Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi Cikgu Amani dalam Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Amani. Baik, tajuk pada kali ini adalah mengedit dan memurnikan teks. Baik, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membaiki teks dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat supaya struktur ayat tu menjadi ayat yang betul. Okey, seterusnya kita tengok apa itu penggunaan kata. Okey, penggunaan kata ialah perkataan yang sesuai dalam ayat. Maknanya menggunakan perkataan yang sesuai di dalam ayat. Contoh ayat yang salah. Ahmad terus masuk ke dalam sungai kerana dikejar anjing. Okey, masuk ke dalam sungai. Okey, masuk ke dalam sungai tidak berapa tepat. Jadi ayat yang betul adalah Ahmad terus terjun ke dalam sungai kerana dikejar oleh seekor anjing. Jadi perkataan yang warna merah ni ditukar kepada perkataan terjun kerana masuk tidak sesuai. Seterusnya, struktur ayat. Susunan kata dalam sesuatu ayat. Okey, nanti murid akan lihat susunan ayat yang ada di dalam teks buku teks. Okey, jadinya setiap struktur ayat ni perlu dibaiki supaya ia menjadi ayat yang betul. Okey, contoh ayat yang salah di dalam struktur ayat. Roboh bangunan usang itu setelah tidak berpenghuni setahun. Kalau kita baca memang bunyi macam pelik je ayat ni. Macam ada yang tak lengkap dan sebagainya. Jadi, apa ayat yang betul? Okey, tengok tulisan biru ni. Bangunan usang itu roboh setelah setahun tidak berpenghuni. Okey, cikgu tak tambah apa-apa perkataan di kad warna biru ni kerana tulisan merah ni dah lengkap, cuma ayat dia tak betul. Jadinya cikgu cuma kekalkan perkataan dan susunkan semula ayat dia supaya menjadi ayat yang betul. Kalau kita baca pun bangunan usang itu roboh setelah setahun tidak berpenghuni. Tu baru betul ayat dia. Bila kita baca tak adalah rasa macam pelik. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku teks bahasa Melayu muka surat 78. Okey, dalam muka surat 78 ni kita perlu lihat apa yang ada di dalam teks. Kita perlu lihat kesalahan struktur ayat dan kesalahan dalam penggunaan kata. Okey, sekarang kita akan lihat satu persatu ayat untuk mengenal pasti dan mengesan di manakah kesalahan struktur ayat dan penggunaan kata. Okey, kita baca dulu sama-sama. Kem perkemahan Muhibah. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Okey, Farisha dia bercerita tentang kem perkemahan yang dia pergi dekat ahli keluarga dia. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Okey, kalau tetangga kehormat dia tak sesuai, tetangga tu adalah jiran. Baiklah, kalau kita lihat ketibaan tetangga kehormat. Baik, tetangga kalau kita faham adalah jiran kita. Okey, selanjutnya kita akan dengar acara sambutan ketibaan tetamu kehormat. Okey, tetangga ni menjadi tetamu. Kita tak sebut tetangga. Tetangga ni jiran kita. Jiran tetangga. Cara sambutan ketibaan tetamu kehormat. Maknanya VIP lah. Contoh YB ke, pegawai polis ke, ataupun pegawai Felda dan sebagainya. Tetamu yang kita jemput dekat acara sekolah. Okey, seterusnya. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Okey, maksud pelbagai aliran maknanya pelbagai kaum dan bangsa. Okey, menjalin pautan. Apa yang betul? Okey, yang merah ni adalah salah. Yang betulnya adalah menjalin hubungan perpaduan. Itu yang betul. Menjalin hubungan perpaduan antara murid di sekolah. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Okey, ayat yang dimerahkan ni macam pelik. Okey, bukan macam pelik, memang pelik. Sebab dia macam satu ayat yang tidak teratur. Okey, jadinya apa yang kita nak
baiki. Okey, apa yang kita nak baiki? Kita akan baiki selain itu. Persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Tu baru betul. Cikgu tak tambah ayat, cikgu cuma tukar kedudukan ayat. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada Kelab Alunan Serumpun. Okey, kalau kita tengok tak ada kesalahan di dalam ayat ataupun kesalahan kata dalam ayat. Teruskan, kemudian tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Okey, kita tengok ayat kedua perenggan 2 ni. Tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu. Kaku maknanya, okey, kita tengok yang kaku yang cikgu gariskan ni. Okey, kaku maknanya tak bergerak langsung. Kaku macam kita beku. Macam tu kaku. Tapi kalau kita menyanyikan lagu patriotik, kita tak kaku. Jadi kita kena tukar perkataan kaku menjadi murid-murid berdiri tegak, murid-murid bersemangat. Tu pun boleh. Murid-murid bersemangat menyanyikan lagu, murid-murid berdiri tegak menyanyikan lagu. Tu pun boleh. Okey, dan beberapa kuntum lagu. Okey, cikgu gariskan kuntum. Kuntum, kuntum untuk penjodoh bilangan bunga sahaja. Okey, tapi ni lagu. Lagu kita akan gunakan buah. Beberapa buah lagu. Kuntum tukar kepada buah. Kuntum untuk bunga sahaja. Okey, seterusnya, ayat seterusnya. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Okey, kita tengok ayat selepas itu sehingga tapak perkemahan. Ni cikgu rasa memang ayat dia kurang betul. Penggunaan struktur ayat dia kurang betul. Okey, baiklah, kita pergi pada ayat seterusnya. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Sekarang ni penggunaan struktur ayat dia kurang tepat. Jadi kita perlu tukar. Okey, kita tak payah tambah perkataan, kita cuma tukar kedudukan perkataan. Baik, selepas itu, tetamu dan ibu bapa melawat ke tapak perkemahan untuk beramah mesra dengan peserta. Itu adalah ayat yang betul. Cikgu tak tambah perkataan, cikgu cuma tukar kedudukan dia. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Maknanya murid-murid kaum Cina, India, Melayu sama-sama menghias kemah. Tak bergaduh pun. Itu adalah perpaduan. Okey, dekat ayat ni cikgu rasa tak ada ayat yang salah atau penggunaan perkataan yang salah. Baik, kita pergi kepada perenggan ketiga. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Baik, ada salah tak dekat sini? Okey, tak ada. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Okey, cikgu jumpa satu perkataan yang tidak sesuai, iaitu menjamah selera. Okey, kalau kita menjamah selera, apa kita selalu gunakan? Untuk ni apa nak gantikan? Okey, menjamu selera. Ya, betul. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamu selera. Menjamah ni kita gunakan untuk menjamah makanan. Tapi kalau selera ni kena menjamu selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Okey, laungan lagu. Mengeluarkan suara dengan kuat. Contoh, laungan kemerdekaan, laungan semangat berkumpulan. Itu laungan. Awak keluarkan suara awak dengan nada yang kuat. Tapi kalau lagu dia adalah nyanyian. Ya, betul, kerana tetamu sedang makan. Takkanlah tetamu sedang makan awak melaung-laungkan lagu. Terkejutlah yang tengah makan tu. Jadinya nyanyian lagu.
Mereka makan sambil dihiburkan dengan nyanyian lagu, tak pun dendangan lagu. Tu pun boleh. Okey, seterusnya, sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan murid dan ibu bapa mereka. Okey, cikgu baca pun dah tersekat-sekat macam salah. Okey, kita tengok ayat yang terakhir. Semestinya ada penggunaan struktur ayat yang salah. Okey, jadi apa yang kita nak baiki? Sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mengukuhkan perpaduan mereka. Tu barulah ayatnya betul. Cikgu tak tambah ayat, cikgu cuma baiki kedudukan ayat. Maknanya ayat kat depan pergi ke belakang, yang tengah pergi ke depan. Awak tengok mana yang sesuai. Ayat ni sebenarnya kalau kita baca macam ada yang tak kena, ada yang salah. Dia lah tu yang tak kena dalam ayat tu. Okey, yang ni adalah cikgu senaraikan penggunaan kata yang salah dekat dalam petikan muka surat 78 tadi. Okey, kita ada tetangga, pautan, kaku, kuntur, menjamah, laungan. Okey, jadi murid-murid perlu isi di dalam kotak ini. Pautan apa yang betul, kaku apa yang perkataan yang boleh kita ganti. Pautan kita ganti dengan hubungan. Kaku kita ganti dengan bersemangat atau berdiri tegak. Kuntum kita ganti dengan buah. Menjamah kita ganti dengan menjamu. Laungan kita gantikan dengan nyanyian atau dendangan. Tu pun boleh. Okey, murid-murid perlu buat ini di dalam buku kecil tata bahasa. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan cara menulisnya nanti. Okey, seterusnya, ini adalah kesalahan dalam penggunaan struktur ayat. Yang ni cikgu dah senaraikan. Terdapat 3 kesalahan dalam struktur ayat yang kita jumpa dalam petikan muka surat 78. Okey, ni yang pertama dah dibetulkan. Okey, tengok yang kedua. Yang cikgu cakap tadi, ayat yang betulnya adalah selepas itu tetamu dan ibu bapa melawat. Okey, melawat, kalau dekat salah melawat dekat sini, yang betul kat sini, melawat ke tapak perkemahan untuk beramah mesra dengan peserta. Okey, jadinya cikgu tukar kedudukan ayat. Cikgu tak tambah langsung satu perkataan pun, cuma tukar je. Okey, yang terakhir, sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mengukuhkan perpaduan mereka. Ini adalah pembetulan untuk ayat yang ni. Yang ni salah struktur ayat dia. Jadi kita betulkan menjadilah macam ni. Okey, jadinya nanti dalam buku tata bahasa, buku kecil tu, murid perlu tulis kesalahan kesalahan struktur ayat dan pembetulannya. Okey, baiklah, itu sahaja video pengajaran cikgu pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat faham apa itu mengedit dan memurnikan petikan. Okey, jadinya cikgu dapat simpulkan di sini. Hari ini kita telah belajar cara mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat. Okey, jadinya terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.